Tibalah masa yang kita nanti-nantikan, segmen kegemaran kita ni ya, segmen pembangunan masyarakat. Tajuk yang istimewa kita ketengahkan pada hari ini ABC. Macam budak-budak baru belajar ya, alfabet ABC sampai Z. Selain itu juga kita ni pun tahu je ada channel ABC. Ini mesti tapi masa ni ni ada ABCD sudah Wali. ABCD ya? Betul maksudnya. Ais batu campur dan. Bukan. ABC durian. Masa ni ada durian Masya sudah. Allah. Nanti ada buah-buah lain lagi lah. ABCDE mungkin. Mungkin. Durian ipal. Baik, sebelum kita ni berjela dengan lebih panjang lagi dan tidak mendapat gambaran yang sebenar maksud di sebalik ABC ini, narasumber kita sudah pun kita hadirkan pada pagi ini. Di sebelah kiri kita, Fifah bersama kita pagi ini. Bersama kita dengan Puan Ernawati binti Haji Mahir iaitu selaku pegawai pembangunan masyarakat. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afifah. Wali. Dan juga Wali. Dalam silakan Wali. Apa khabar Puan hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Gembira mendengarkannya ya. Puan pertama kali bersama dengan Afifah? Ya, takkan. Ya, buat pertama kalinya. Nervous sih. Siapa yang sepatutnya nervous ni? Sepatutnya yang nervous saya lah. Oh, ya tak. Soal kami kerang geng. Saya lah yang semakin tersisihkan. Alah. ABC Puan, tajuknya pagi ini macam-macam sudah gambaran kami bawakan ni. Jadi untuk pagi ini mungkin sebagai mukadimah awal lah, mungkin Puan boleh memberikan penjelasan apa sebenarnya ABC ini. Tadi ada peluang sudah mukadimah sikit. Apa tu? ABCD-nya. ABCD. Sekali ada D lagi tu. Musim kan. Jadi tadi tu persoalan dulu. Dia tu kan ni ada duriannya. Durian putih ke kuning? Durian putih. So ABCDP. Durian putih. ABC durian putih. So apple dengam. Durian putih. Durian Kalau kuning K, kuning ABCD K. Kuning. Baik, kita suggest tu lah. Tapi masih lagi bertanya-tanya lah apa sebenarnya. A, B, C. Macam ni Walik. A, B, C. Mengajar sedikit sejak belajarlah pelan-pelan. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya bolehlah ABC itu biar dia kan, sebab itu saya pilih tajuk ni. Biar orang tertanya apa sebenarnya kan. Karena apa kan ABC ni? Macam-macam je sudah andaian. Jadi cendol. Ataupun ada lagi istilahnya ABC Allah bagi cuti. Something like that. Tapi sebenarnya ABC itu adalah mengenai dengan pendaftaran kebangsaan orang kelainan upaya. Jadinya PKOKU. Artinya pendaftaran orang kelainan upaya, pendaftaran kebangsaan orang kelainan upaya. So dalam pendaftaran ini proses-prosesnya memerlukan 3 borang ini. Kami panggilkan borang A, borang B dan borang C. Sebab itu tajuk saya pada pagi ini adalah ABC. Kalau dulu batas dulu. Batas kita melihat kedah aku dulu. Batas tu 1000 bilik batas tu balik. Dulunya untuk mendaftarkan insan-insan OKU kita ni, warga OKU kita ni dulunya unit perkhidmatan hawa masyarakat dan kemudian dinaik taraf sebagai Jabatan Pembangunan Masyarakat pada tahun 2002 memakai borang yang berwarna hijau. Dulu istilah orang borang hijau. So kita mengisi borang hijaunya macam tu. Tapi sekarang ni borang hijau ini dah lagi dipakai dan digantikan dengan borang A ni. Borang putih. Borang putih. Sekarang ni borang putih. Saya bawakan di sini. Contoh. Ini contoh. Okey. Jadi ini borang A. Jadi banyak pulangkan diisi, tapi indah payahlah sebenarnya mengisikan. Dan kalau sekiranya untuk yang ingin mengisikan dan mendaftarkan ada 10 lah. 10 kaping. Ada 10 kaping untuk diisi dan juga ada beberapa dokumen-dokumen yang kami perlukan. Ini untuk makluman orang ramai. Borang A ni borang A dia cukup public. Borang A. Borang A ni boleh didapati di laman web kami www.japim.gov.bn ataupun kalau kan bis kita sana boleh bis kita ke pusat bahagia.
Borang A ni diambil di pusat bahagia. Kan kita ni ada 4 pusat bahagia. Di setiap daerah itu kita ni ada pusat bahagia masing-masing. Kalau anak bis kita OKU ataupun saudara mara bis kita kah, bis kita ambil borangan ni, kami memberi bis kita. Don't worry, be happy. Kami membagi bis kita, don't worry. Jadi kalau sekiranya bis kita sudah di pusat bahagia, kami akan memberi penerangan. Okey. Perlu juga Wali dan juga Fifa dan orang ramai penonton borang A ni ada 2 ni di sini Ani boleh bis kita isikan. Ia bertanya macam mana itu, hanya sila tandakannya. A, pendaftaran kebangsaan orang kurang upaya. Don't worry. Kelainan dan kurang upaya tu memang boleh dipakai. Sebabnya I get question. Puan katanya, mana satu luruskan ninya? Orang berkebutuhan khas kah ataupun orang kelainan upaya kah ataupun orang kurang upaya. So istilah-istilah ni memang kita ni pakai. Istilah cacat pun tadi masih pakai. Alright? Tapi tentu ada orang dah sukalah. That's why kita ni pakai OKU atau. So ani borang ani don't worry, ia memang menyebut pendaftaran kebangsaan orang kurang upaya. So bis kita tandakan arah A. Dan borang A ni juga adalah untuk permohonan bagi elawan di bawah Akta Pencet Nombor Tua dan elawan kurang upaya. So, elawannya ada di sini Ini saya bacakan direct ni. Macam direct selling direct ni. Jadi B, yang pertama elawan orang buta, yang kedua elawan orang bercelaru mental ataupun kami panggil EBM. Macam tadi EOB. Dan elawan kurang upaya 15 tahun ke atas, ini bagi yang OKU yang berumur 15 tahun ke atas. Elawan kurang upaya 15 tahun ke bawah. Jadi umurnya tu 15 tahun ke bawah bagi kanak-kanak. Alright? Elawan penyakit kusta. So, mana-mana yang bis kita pohonkan, bis kita tandakan. Kalau bis kita mengantar ni pun kami akan waktu mengambil pun kami boleh memberikan penerangan, dan waktu bis kita mengantar kamilah yang akan menyimak. Ini kan disimak ni. Banyak di sini nota-nota penting kami merahkan pulang karena sebabnya ia adalah penting, and then ini adalah pemberitahuan kepada orang ramai, dan kami ada beberapa keperluan juga di sini. Dokumen tadi. Dokumen yang diperlukan. Ia ada di page 2. Penerangan benar. Jadi ini adalah kegunaan pemohon dan juga untuk pemohon memberikan kepada kami. Yang pertama yang penting adalah kad pengenalan. Dan ia kami buat di sini, kalau ia ditandatangani orang berkenaan yang punya kad atau ia menandatangani. Fotokopinya ni fotokopi. Kalau sekiranya tak ia dapatkan menandatangani atau ia kan betul OKU-nya severe ke apakah, kalau sekiranya ia boleh cap jari pakai. Kalau Indah dapat pun boleh berwakil. Tapi ia mesti desain. So kadang-kadang yang untuk berumur yang di desain bawah. apa ni? Borang ini kah ataupun dokumen tadi? tadi? Ada yang desain, tapi dokumen, kad pengenalan, fotokopi. Apabila fotokopi, kad pengenalan tu pun kita desain. I think di mana-mana pun kalau memerlukan kad pengenalan, perlu kita desain itu. Karena sebabnya itu adalah untuk pengesahan. Orang itu ia tak sudah ni yang menyain itu. So itu kepentingannya. And then surat beranak, kalau sekiranya di bawah umur 15 tahun itu tadi, memang belum ada IC kan tu so ditandatangani. And then yang ni penting, pasport. Sini diberitahunya dokumen perjalanan. Sekali ini pun ramai jelah klien tanya apa kan ninya. Jadinya ringkasnya ia pasport. Pasport yang didapat dengan gambar kita ni atau yang kita ni gambarkan. Tapi kalau sekiranya kita ni sudah membuat perjalanan-perjalanan ke mana-mana. So kita ni fotokopikan juga yang memang ada. Yang pernah dilalui. Yang pernah dilalui. Kalau mau sebuah waktu karena macam yang orang kurang-kurangnya kita ni menghantar yang lengkap. Wajib. Ini mesti dan ditandatangani. So kalau yang tidak ada pasport, perlu dibuatkan pasport? Tak, diberitahu sejak ia belum ada pasport. Kayaknya kalau ada perancangan kan membuat pasport atau nanti why not? And then kalau sekiranya ada perubahan, padahkan sejarah kami dan berikan saja kami salinannya. There are few yang memang dah ada pasport lah. Dia jokan kita ni buat pasport dah lah. Tapi ia tentu kalau sekiranya yang dah terdapat, memang dah ada perancangan juga apa dan dah payah. Alright? Tapi once sudah ia terdapat, memang mesti ditandatangani. Dalam ini pun buku kesihatan Bruhims dan laporan kesihatan jika ada. Ini yang banyak klien kita ni
kirakan macam confused lah. Katanya belum adanya laporan kesihatan dah kami terdapat. Mesti tak kami minta lagi ke hospital ni. Yang kami bukan macam itu maksudnya. Pasalnya ani in bracket atau jika ada. Okay, kalau ndak ada, ndak payah. Macam itulah ha. So banyak confusion tu. That's why itu ni dibawakan ABC pada kalian ya. So kalau sekiranya ada saja tu, kalau ndak ada, ndak perlu Dan untuk atu pemohon tadi, artinya atu semua adalah keterangan dan dokumen bagi pemohon. Ani pun ndak payah habis kita tandakan saja ani sudah. Kami lagi menyimak pulang di pejabat dan kemudiannya untuk yang penjaga ibu bapa ataupun keluarga terdekat memberikan juga kad pengenalan ditandatangani dan ada lagi lah. So diisikan semua ani. Banyak perkara yang barangkali kadang-kadang orang dah faham, tapi kami ada di sana. Kami ada di sana untuk membantu habis kita. Tapi itu habis kita datang, cuba bawalah dokumen yang ada kami perlukan itu. And then ada lagi tambahan. Tadi pasport, tapi ada lagi tambahan satu is habis kita bawa juga gambar anak habis kita. Ani indah ada dalam borang ani sebabnya ia adalah maklumat yang baru. Ani tadi dibawa ke rampai pagi ni. So borang A ni habis kita bawa apabila lengkap dan kemudiannya bawa juga gambar pasport anak habis kita, tapi selalunya kan pasport ni tani pakai warna biru kan? Biru ya. Tani indah. Itu salah. Tani indah pakai biru, tani pakai warna putih. So kita ni backgroundnya anak bis kita bergambar backgroundnya tu warna putih. And then satu lagi yang penting, okay, interesting kan? Walaupun borang saja kan sekarang tadi cerita Walia Fifa. Boleh. Lepas ni. Selepas ni. Jadi yang penting juga is ani pengesahan penghulu ataupun ketua kampung. Ani mesti ada. Sebabnya ia adalah untuk mengesahkan yang that person atau memang anak buah kampung atau. So ketua kampung yang membuat pengesahan ni. Jadi kalau ani banyaklah jua klien, tanya ndak ko ngam banyak semua ketua kampung malas ko jumpa ke dianya. Berkelahi. Karena jadi kadang-kadang perkara macam ni tah yang rasanya perlu kita ni usailah maknanya kalau sekiranya dengan semua ketua kampung, kalau sekiranya berkelahi bahang, ni kita mengambil pisau kuari tu, kita sadar, pandai kita padahal ke dia aku kita kiranya lah kali kita kita melapor ketua kampung nak bercakap sama saya. Saya contoh. Itu kadang-kadang perkara macam ni itah yang apa tu ada di segelintir masyarakat kita ni. Ini contoh sajalah. Dah pulang lah. Jadi kalau kenapa balik kalau kami minum pisau ke kadai saya. Kalau ada jangan pulang ingat-ingat. Ya, jangan pulang bising. Dia beritahu ke kampung jadi ya tanilah perkara-perkara yang macam ni. Kalau terkeduhong karang kan perlu kan barangan ni. Jadi ini pun kan mengajarkan kepada masyarakat kita ni di manapun peringkatnya lah yang kita ni memerlukan satu dengan yang lain. Kan kalau anak buah kampung ni dah ada pengesahan ketua kampung macam mana? Payah. Payah kan kahwin lagi pengesahan ketua kampung. Memang. Sekali tahan ni baik juga ada penghulu / ketua kampung. Jadi kebanyakannya kalau sekiranya dengam lah barangkali bukan saya bisa mencuri pisau lah barangkali ada kes lain barangkali. Biar tanya inda mau berjumpa ketua kampung bis kita boleh berjumpa dengan penghulu. Okey untuk mendapatkan pengesahan ni. Tapi itu tu kadang-kadang kampungnya sini yang tempat pengesahan di kampung ni. Artinya mukimnya berbeza. So biarlah berhemahlah kita ni juga karena sebabnya ini adalah keperluan. Okey. Okey. So itu is the borang. Borang A. Tapi prosesnya FIFA dan wali dan juga penonton kalau sekiranya sudah lengkap, di bahagian orang kelainan upaya, BOKU, JAPIM, kami akan menghadapkan permohonan ini untuk diproses selanjutnya ke bahagian warga emas dan pencen-pencen. Jadi, JAPIM juga masih dan juga kemudian daripada bahagian warga emas dan pencen-pencen ini akan memproses keluar dan memerlukan pengasahan agensi-agensi berkenaan, khususnya Jabatan Immigration dan juga MOH lah. Okey. So anitah yang borang B. Ni borang A selesai Okey. Kalau sekiranya ada soalan karang Boleh. Pasalnya saya pun kan berpadah je ni. Ada maklumat lagi di borang ni. Jadi apabila sudah ni selesai diantarkan kami memproses
warga mas pencen-pencen bahagian di Japim sekarang memproses keluar. Anitah yang akan kami tunggulah borang B. Borang B ni adalah khusus daripada Kementerian Kesihatan, jadinya ia adalah pengesahan OKU permohonan ni. So that's the process. Apabila sudah dapat borang B ni, barutah yang permohonan ni akan disenaraikan untuk dimesyuaratkan. Maknanya sah sudah orang atur OKU. Sekiranya tah kami indah dah menerima, sekiranya contohlah tani ambil Muhammad Afiq, contoh ia memohon, bapanya mengantar, kami sekarang di Boku mencek, kalau sudah okey, kami antar ke bahagian warga mas pencen-pencen, habis tu orang lagi memproses. Datang tah borang ani dibagi kepada agensi berkenaan dan kami menerima borang B itu tadi baru tah bahagian warga mas pencen-pencen sekarang mensenaraikan nama Atuk Muhammad Afiq untuk dibawakan ke mesyuarat. Jadi Atuk kan contohlah Muhammad Afiq ni sekiranya ia autism and then ke dia bapanya memohonkan allowance kelainan upaya, allowance kurang upaya 15 tahun ke bawah. Okay, contoh ia 3 tahun. Tapi ada sudah diagnosis daripada CDC yang ke dia ni autism peringkat mana-mana and then bapanya menghantar borang. So once we receive pengesahan tu borang B tu tadi, ani kena proses. So kalau sekiranya ia mendapat sudah allowance kurang upayanya, ia berumur di bawah 15 tahun tadi kan? Jadinya yang diberikan kepada Afiq sekarang tu setiap bulan adalah RM150. Okey, setiap bulan. So once sudah Afiq ini menerima, okey, selesai sudah borang A, borang B. Tapi kadang-kadang itu ni borang B ni kalau sekiranya ini untuk pengetahuan kita ni bersama dan pengetahuan orang ramai, kalau sekiranya borang B kami belum menerima dan kami belum dapat memproses permohonan allowance itu tadi. Okey, sebabnya kadang-kadang ada yang datang kepada kami, batah banyak. Pone, cikgu batah banyak. Aku menghantar dari macam tu kena. Selalunya tempohnya berapa kan tu puan? Ia depends on apa tu namanya ia punya pengesahan itu. Okay. I cannot say for exact berapa bulan, tapi I can say kadang-kadang within that year lah. Within that year, tapi itu tu berbulan lah. Pasal proses satu ia memerlukan apa tu namanya pengesahan daripada agensi. Yes. So yang saya sebutkan dua tadi tapi itu tu immigration dan juga kesihatan. Tapi itu tu yang lain-lain lagi. Yeah, we have to understand. Pasalnya di Kementerian Kesihatan pun kita ni tahu ramai pasien apa itu ini. Betul. So yang membuat ini is satu anukan saja bahagian. So they have to track record apa itu ini. So maksudnya kalau tidak ada borang B, orang tersebut tidak berkelayakan. Kalau sekiranya borang B, okay. Ngam, I like that question. Kalau sekiranya borang B-nya ada, kami menerima. Tapi di sana tidak disahkan OKU, so memang indah diproses untuk ia punya allowance atau yang dipohonkan. Artinya ia bukan OKU yang sah, artinya ia indah ada kelayakan lah untuk dipertimbangkan allowance yang dipohonkan. Macam itulah. Tapi kalau sekiranya ia kami menerima borang B tapi masih belum clear, atutah prosesnya berbalik semula. We will go back to Kementerian Kesihatan untuk maklumat yang terperinci lagi. So anitah yang orang ramai barangkali indah tahu, tapi we are trying our best lah, and then I'm sure any agensi kerajaan ni membuat yang terbaik untuk klien. So atu A sama B, C lagi. C lagi. A, B dan C. Banarnya. C bahannya. Baru A, B, C. Belum lagi D. Sampai Z. Cepatlah. Okey. So, itu Alhamdulillah. Kalau sekiranya macam Afiq tadi, dapat tahiyah dipertimbangkan untuk allowance, mendapat tahiyah 150 setiap bulan. First time, kalau anda silap, insya-Allah akan habis orang tu disuruh ke pejabat dulu untuk mengambil allowance yang peringkat pertama. Okey, bulan yang pertama. Apabila sudah di bahagian warga mas pencen-pencen, bahagian itu lagi sekarang menerangkan lagi. Ada lagi penerangan mengenai dengan menerima allowance dan sebagainya. Sebabnya sekarang ni penerimaan allowance ni FIFA bukan boleh indah bonjok. Boleh indah kita datang ke ketua kampung. Pasalnya kita kelai tadi kan. Indah. Kita suruh aku kelai. Jadinya dengam semua ketua kampung. Karena sebenarnya sekarang ni pun boleh melalui bank.
So Ani akan memudahkan. Lebih mudah Tapi lagi. tapi untuk ada setengah klien Fifa dan Wali dan penonton katanya jangan tanya. Ia suka untuk berjumpa dengan orang ramai. Suka untuk ke rumah ketua kampung. Ia tu kan bersosialisasi itu. Itulah Jalan-jalan. Karena jalan-jalan ngam. Jadinya kadang-kadang ingawati juatinya. Kadang-kadang ada yang belum berapa pandai ATM kan. So itulah. So those kind of things. Itu still adalah menurut kepada keperluan klien-klien JAPIM. Okay. So borasi. Cukup masak? Ada masak? Ada masak. Alhamdulillah. Ada masak. Alhamdulillah. Sekarang ibu cerita. Jadi borang C, borang A tadi adalah pendaftaran nickname-nya borang A tapi nama penuhnya adalah borang pendaftaran kebangsaan orang kelainan upaya. Okay. So ini borang C itu is nickname-nya. Tapi yang benarnya borang permohonan allowance penyedia penjagaan. Kami panggil EPP. 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 Easy Payment Plan. Easy Payment Plan lain. Itu you belanja kan sama. Tapi berbeza. Boleh. Jadi ini adalah permohonan allowance penyedia penjagaan. Ini maksudnya kan kalau anak OKU ada penjaganya. Okay. So siapa yang menjaga anak OKU itu tadi boleh memohon allowance yang separate. So ini adalah allowance bagi penjaganya. Okay. So Waima pun penjaga itu adalah merupakan pembantu rumah. Kalau yang pembantu rumah boleh dipohonkan atas namanya. Ni katanya. Ada syarat-syarat untuk penjagaan ni kan Puan? Apa tu syaratnya? Macam dia bekerja kah? Mesti bekerja? Siapa? Macam balik lagi sini tu. Ya mesti penjaga. Kalau itu akan dinilai lagi. Macam dilek gitu. Tapi itu tu pasalnya we get question macam kalau amah kami boleh. Kalau bertukar lagi tukar. Macam itulah. Yes, have to tukar. Pasalnya allowance ni is atas nama penjaga tu. Tapi easy ada tapi. Okay, borang A diisi, borang B didapati, kemudian dia mendapat allowance baru dapat borang C diisi. Ada yang confused Wali FIFA dan para penonton. Ada yang confused. Diisinya dua-dua ni pasalnya kami kena pedahkan oleh anunya isi. Bukan tidak betul. Apa yang kena pedahkan lurus. Tapi time-nya saja. Durasinya artinya isi dulu yang A, kami memproses apabila dapat allowance sudah dapat allowance itu tadi yang dipohonkannya dan baru yang mengisi borang C. Dan kami proses this one. So ini pun sama memang ada dokumen-dokumennya yang perlu disertakan dan pengesahan pemohon dan sebagainya butiran-butiran yang kami perlu dan memang penting adalah pengesahan daripada ketua kampung ini. So itu tu karena ketua kampung pun memang ia perlu tahulah siapa sebenarnya menjaga ia tu. Karena kalau sekiranya amahnya pun it's fine. Tapi itulah kalau kiranya ada je kes katanya sebenarnya 2 orang pulang ni menjaganya. Macam mana tu? Tu yang cuma hanya akan diberikan satu sajalah. Maksudnya satu saja benefit itu akan diberikan. Tapi sekarang ni penerima pencen umur tua juga boleh menerima allowance ni. Kalau dulu memang Indah menerimalah, tapi sekarang ni boleh sudah menerima. Maksudnya kalau macam nininya menjagakan ke tu macam apa? Kalau maksudnya Indah, maksudnya Wali, kalau dulu kan orang yang berumur 60 tahun ke atas yang menerima allowance sudah kan, yang menerima allowance pencen umur tua. Pencen umur tua 200 setengah. Kalau dulunya ia dah dapat menerima allowance lain lagi. Tapi sekarang sudah ia dapat menerima juga allowance ni. Allowance penjagaan ni kan? Bukan, penjaga is separate. Allowance yang tadi, yang borang ia boleh mohonkan. Sekiranya ia ada kes bercelaru mental, ia boleh mohon dan ia boleh mendapat 2 faedah. So itulah. Persoalannya lagi ni Puan, kalau ada 2 orang OKU dalam satu rumah dan seorang penjaga, dipohonkan juga. Seorang penjaga tersebut boleh mendapat 2 faedah. Itu akan dinilai lagi oleh tapi dapat ia menjaga satu 2 tu. Cuma tu kan should be satu pulang lah. So it depends on hopefully sebabnya kalau menjaga ni ikut kepada keperluan kan OKU. Kalau autism, kalau yang menjaga 4 orang, kalau seorang, tapi memang kalau yang menjaga tu
satulah yang saya tahulah. Satu untuk satu orang OKU. Untuk anulah. Fifa. Macam tu. Jadi alhamdulillah ya, rupanya ABC ni adalah merupakan borang sebenarnya Wati, bukannya ABC cendol. Panjang-panjang cerita rupanya Ya, panjang-panjang cerita rupanya borang A, Habis B masa dan sudah. C. Ya. Kita Tapi ada sikit. Mau lagi macam Fifa boleh. ada Lagi Fifa tu. Saya orang boleh barukan. lah, boleh. 1 minit lah, 1 minit. 1 minit. Okey. Just untuk sekiranya, kadang-kadang ada orangnya, kalau kami dah faham puan, we always say, dah faham, telefon 141. They will guide bis kita. Okay? Nyok orang dia berjawab, sabar. InsyaAllah ada. And then, sebenarnya arah borangan ni, ada ni nombor telefon. Ni nah, arah di sini, arah nombor 7. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, pemohon boleh menghubungi. Kami ada membagi tahu nombor telefon setiap cawangan pusat bahagia dan juga bahagian perkhidmatan warga mas dan pencen-pencen. Okay. So, tidak payah disebutkan pasal aku ada sikit masa. Jadi, dipohonkan sajalah barangkali kerjasama. Habis kita yang menonton ataupun habis kita nanti berpadah lagi lah arah ahli keluarga habis kita. Jadinya just come to pusat bahagia lah. InsyaAllah kami akan membantu bis kita. Dan jangan lupa kalau bis kita kena call kah ataupun habis kita berjumpa orang kah, tanyakan. Pasal kami ni pin ada pin tapi nanti kami buat nama. Pasalnya kadang-kadang perlu ditanyakan siapa namanya. So kami senang within jam tu dapat kami hubungi. So macam mana duduk ceritanya. Jadi datanglah ya ke Terima pusat kasih. bahagia ini Yes, tadi pusat untuk bahagia. mendapatkan keterangan lanjut mengenai Boleh? perkara tersebut. Boleh. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.